Yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Syamsuddin, Pengetua SMK King Edward ke-7, Encik Zakaria bin Osman, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Hajar Latifah binti Omar, Penolong Kanan Perayu, Encik Rosli bin Muhammad Isa, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Tuan Haji Musinan bin Sa'ari, Penolong Kanan Co-Curriculum. Seterusnya barisan guru-guru kanan, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada pagi yang indah ini, kita sama-sama dapat berkumpul bagi menjayakan satu majlis, iaitu Majlis Perancangan Program Galakan Membaca bagi tahun 2014. Untuk makluman hadirin sekalian, matlamat program Galakan Membaca dan Nilam ini ialah bertujuan memupuk dan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan pelajar sekolah ini. Di samping itu, ianya juga untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris. Adalah diharapkan setiap pelajar boleh melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dirancangkan, sama ada penglibatan secara individu maupun berkumpulan. Seterusnya, tema bagi program Galakkan Membaca kali ini ialah membaca menjana pemikiran satu Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa lagi, bagi menyempurnakan majlis kita pada hari ini, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Syamsuddin, Pengetua SMK King Edward ke-7, bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program Galakan Membaca dan Nilam bagi tahun 2014. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertamanya tanya kepada semua pelajar hasil laporan daripada guru petugas tadi. Pertamanya keadaan disiplin belajar terkawal. Tanya kepada semua. Kita nakkan pelajar sekolah menengah King Edward ni pelajar yang bukan saja cemerlang dalam akademik, tapi cemerlang juga dalam sosial, cemerlang dalam disiplin. Walaupun kita hebat dalam sukan permainan, tapi kita mesti menunjukkan disiplin yang tinggi, perangai yang elok, sasiah diri ya. Disiplin ni mana perangai? Kataan yang paling senang, simple, perangai kita, tingkah laku kita mesti elok ya, hormat menghormati ya, mengucapkan salam bila berjumpa. Jadi saya tengok sekolah ini okey, sekolah kita berada pada landasan yang betul. Teruskan. Cuma teguran tadi kata Cikgu Latif tadi bising sikit lah, agak bising dekat kantin tu macam pasar burung apa. Boleh bercakap tapi janganlah cakap yang meninggi suara, kriau-kriau. Bahasanya kriau-kriau kan. Cakap elok lah, cakap ya dalam nada yang biasa. Kemudian tentang kebersihan kelas ya, ikut laporan tadi makin baik, keceriaan pun makin baik. Bagus, tahniah ya, teruskan. Tapi dalam tinjauan saya ke kelas-kelas bila selalu luar kelas lah, saya nampak dalam kelas tu masih ada lagi kelas-kelas yang ternampak ada kertas-kertas yang dibiarkan ya, ada tong sampah yang agak penuh dibiarkan tanpa dibuang ya. Jadi tolong ambil tindakan lah. Okey, pada pagi ini ada program yang akan dilancarkan, iaitu program Galakan Membaca dan Nilam 2014. Jadi saya ucapkan tahniah kepada jawatankuasa penganjur ya, kerana telah berjaya menganjur program Galakan Membaca dan Nilam bagi tahun 2014 ini. Apa yang kita harapkan daripada saya nampak banyak ya jadual pelaksanaannya tu, aktivitinya
ya, banyak sepanjang bulan inilah, ya, bulan April ini. Cuma saya harapkan segala aktiviti ini hendaklah diikuti, ya, sepenuhnya, bukan kita sengaja buat, saja-saja buat, tapi tak dibuat dengan betul, dengan serius, ya. Apapun program kita, saya harapkan pelajar dapat libatkan diri dalam program-program ini. Jadi saya nampak kalau kita laksanakan program ini, ramai pelajar terlibat, insyaAllah akan memberikan kesan yang baik. Sebab membaca itu merupakan satu punca, ya, syarat utama untuk mencapai kecemerlangan. Masakan kita boleh mencapai kecemerlangan tanpa membaca? Boleh? Tak boleh. Kita mesti membaca. Ya, rakyat yang baca itu akan menjadikan sebuah negara itu maju, membangun. Saya tahu pelajar pun banyak membaca, tapi mungkin bahan bacaannya tu bahan yang tak ada kaitan dengan pelajaran, ya. Saya pastilah kalau pelajar yang minat sukan tu, ya, bola sepak ke, kalau kita tanya pemain-pemain Manchester United, saya pasti 11 pemain tu boleh disebut, ya. Begitu juga kelab-kelab yang lain dia boleh sebut. Sebab apa dia boleh ingat? Sebab dia membaca dan mengikut perkembangan, kan. Yang minat dunia hiburan, artis dan sebagainya pun dia tahu, pelakon ini, penyanyi ini, latar belakang dia apa, dia minat apa, suka apa benda yang dia suka makan, dia suka buat apa, semua tahu. Sebab apa dia tahu? Sebab dia membaca, dia mengikut perkembangan, kan. Dia minat warna apa pun tahu, ya. Siapa boyfriend dia, tunang dia, semua tahu, ya. Sebab dengan membaca. Dia baca apa? Majalah apa? Majalah mangga, majalah memplam, URTV, ya. Itu majalah-majalah yang dia baca tu. Sebab tu dia dapat, ya. Tetapi kenapa dalam subjek-subjek lain dia tak boleh dapat? Sejarah, tanya siapa yang membuka kerajaan Melaka? Tak tahu siapa dia. Shah Rukh Khan kot. Itu dia dapat Datuk. Tak tahu sebab dia tak ambil tahu. Dia tak ambil tahu. Jadi gunakanlah kekuatan yang kita ada. Saya faham, saya tahu pelajar ni semua terdiri daripada pelajar yang cemerlang, otak semua otak A. Cuma usahanya saja, ya. Otak A. Boleh ingat, boleh hafal, boleh mengeluarkan balik, boleh buat analisis. Tapi dengan cara yang betul lah. Saya selalu dalam perjumpaan dengan pelajar, saya bagi tahu otak kita ni macam komputer lah. Komputer yang kita beli itu kosong. Kalau kita beli terus dari kedai, kita nak buka, adakah maklumat dalam tu data? Tak ada, kan? Kita kena apa? Kita kena key in data dulu, masukkan nama pelajar, nama apa, baru kita tekan baru boleh keluar. Sama juga dengan otak kita pun sebenarnya kosong. Kita masukkan daripada bahan bacaan, daripada kita dengar, baru kita dapat. Jadi ya, itu bedanya orang yang cemerlang dengan orang tak cemerlang. Orang cemerlang ni dia membaca, ya, banyak membaca perkara-perkara yang betul yang dia baca lah. Jadi saya harapkan dengan program galakan baca ni akan memberikan kesan yang baik kepada pelajar-pelajar kita. Dan untuk itu, ya, banyak program yang sekolah rancang dan telah laksanakan, akan laksanakan kepada pelajar-pelajar kita supaya kita menghasilkan kesemangat dalam perpiasaan.
dalam kurikulum. Jadi pada minggu ini ya, bermula pada 7 hari bulan hari ini, program kelas bimbingan tingkatan 3 dan tingkatan 5 telah bermula. Ya. Program kelas bimbingan tingkatan 3 dan tingkatan 5 telah bermula. Masanya 1.15 sampai 2.15, 1 jam. Saya minta semua pelajar hadir dalam program ini. Jangan ada yang ponting. Kalau ponting, kita akan ambil tindakan. Saya minta guru-guru yang mengendalikan kelas ini hantar, berikan nama pelajar yang ponting kelas itu kepada pihak pengurusan. Kita akan ambil tindakan. Cikgu dah bersusah payah ya, mengorbankan masa, tenaga, fikiran untuk memberikan yang terbaik kepada kamu. Tapi kamu tak memberikan kerjasama, memandang rendah, memandang remeh ya aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan pelajaran tingkatan 5 akan bermula pada 8 April besok. Ya, masanya sama 1.15 sampai 2.15. Ya. Jadualnya ada ya. Mula pada 7 hari bulan dan akan berakhir pada ada 7, 14, 21, 28, 5 hari bulan, 12 bulan Mei, 19 bulan Mei ya. Berakhir pada 19 bulan Mei. Jadi itu program yang telah disusun oleh Jawatan Kuasa Kecemerlangan Sekolah ya untuk kamu. Jadi tolong ya, murid-murid tolong hadir, penuhkan kelas, jangan ada yang ponting. Okey, satu perkara sebelum saya rasmikan program gerakan membaca ini, apa berita yang hangat dibincangkan dalam 2-3 minggu ni? MH370 ya, hilang tak tahu ke mana ya. Banyak teori dikeluarkan ya, orang yang tak pandai dalam bidang tu pun bercakap. Orang yang bukan pakar pun tak tahu pasal kapal terbang pun dia boleh buat andaian ya, boleh buat analisa apa sebab berlaku di mana, orang pandai ya. Jadi saya tak bertujuan untuk membuat analisa apa punca-puncanya. Cuma daripada kejadian itu, apa yang menjadi iktibar pada kita, pengajaran pada kita. Ramai ahli keluarga dalam tu kan, sampai 239 239 termasuk anak kapal lah, yang hilang tak tahu ke mana ya, mungkin hidup mungkin mati. Jadi pengajarannya pada kita ialah hidup ini tidak pernah pasti ya, hidup ini tidak pernah pasti. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku hari ini, besok, masa depan ya. Tetapi mati itu adalah pasti. Itu pastilah mati, bila kita tak tahu ya. Hidup tidak pernah pasti. Jadi hargailah apa yang kita ada sekarang. Yang ada ibu bapa, masih ada ibu bapa, sayangilah, hargailah, selalulah berdampingan dengan ibu bapa ya. Kita tak tahu bila masa ibu bapa akan hilang daripada kita. Kalau kita ada keluarga, hargailah keluarga kita, selalu beri kasih sayang ya, hubungan baik. Kita ada rakan-rakan, sayangilah rakan-rakan kita. Kita ada cikgu, sayangilah cikgu kita. Kita tak tahu sampai bila cikgu tu akan dipinjamkan kepada kita. Kita ada negara kita yang kita sayangi, hargailah, sayangilah negara kita ya. Sebab semua ini tak pasti sampai bila kita akan memilikinya. Sementara kita memilikinya, kita hargailah ya. Buat baiklah sesama sendiri, sesama kita ya. Itu yang paling penting. Sebab kita tak tahu sampai bila dipinjamkan kepada kita
Ya, itu pengajarannya pada kita lah. Ya, jadi yang mana ada ibu bapa lagi, yang mana ada saudara mara, yang ada guru-guru, rakan-rakan, buat baiklah. Ya, buat baiklah. Antara ada, besok tak ada, baru nak menangis apa semua, menyesal apa semua, tak guna lagi dah. Ya, itu sedikit nasihat lah, ya, daripada saya. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Galakkan Membaca dan Nilam peringkat sekolah bagi tahun 2014. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan perasmian yang disampaikan oleh Pengetua SMK King Edward VII. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan perasmian itu tadi. Acara kita diteruskan lagi dengan menjemput Puan Solomon anak perempuan Nailiu selaku Guru Kanan Bahasa untuk mengiringi Tuan Haji Abdul Aziz bin Samsudin untuk menandatangani buku perasmian sebagai simbolik perasmian program Galakkan Baca sesi 2014. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pihak majlis melakukan ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas ucapan perasmian itu tadi. Selesai sudah ucapan perasmian, kini tibalah masanya kepada persembahan para pelajar sempurna perasmian program Galakkan Baca 2014. Untuk itu, majlis menjemput persembahan yang pertama iaitu persembahan choir daripada Lembaga Pengawal Pusat Sumber Sekolah dengan tajuk lagu choir mereka membaca gaya wawasan. Dipersilakan. Para pelajar sekalian diminta duduk. Menuntut ilmu di seluruh budaya, bila pelajaran sepanjang masa, kaya menyebut membaca, lama andai tanpa ilmu, agama bola maknanya palsu. Tanpa membaca cacat bunda, tanpa ilmu adalah kita. Jika ilmu
sekolah yang pandai, buku-buku berbagai idioma, tantang lemak manis, tantang kelapa muda. Jangan anak menangis kalau anak perlu membaca. Kelas dalam wawasan, mari kawan, kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah sebilangan, sambutlah seruan, jadikan membaca daya wawasan. Everybody, Demikian tadi persembahan choir daripada pengawas pusat sumber sekolah. Terima kasih diucapkan. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi sajak yang bertajuk Warisan Ibunda yang akan dipersembahkan oleh saudara Syaz Nazrin bin Safri dari kelas 3 RK2. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Cubaan suara. Di tanah merdeka bertuah ini, kita pucuk mana merdeka dengan harum setia. Sesudah 50 usia berhembus angin sejahtera, mencicipi cinta anak-anak oasan di bumi pusaka sentosa. Di bawah rimbunan mahkota 5 pura bangsa yang berdiri memakmuri tanah wata dengan kibaran gemilang, memperkasa generasi agar bersalin akal budi, merubah wadah zaman, mendaki gunung cemerlang, menerbangkan dunia menang tinggi angkasa raya. Di situ anak bangsaku yang berakal intelektual mengepal asa, mengibar sayap ketamadunan sebagai warga bermaruah. Sekian. Acara diteruskan lagi dengan persembahan syair yang bertajuk Nasihat oleh Muhammad Sufi bin Zulfahmi dari kelas 3 RK1. Dengarkan Tuan, ayahanda berperi kepada anaknya muda bestari. Nasihat kebajikan ayahanda beri, abaikan jangan malas dan ngeri. Ayuhai ananda, muda remaja, jika ananda menjadi raja, hati yang betul hendak disahaja, serta rajin pada bekerja. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan atas persembahan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan acara kuis nilam. Untuk itu, majlis menjemput nama Singh untuk mengendalikan kuis nilam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada Tuan Pengetua, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang saya hormati. Sempena pelancaran bulan galakan membaca pada hari ini, saya akan meneruskan acara dengan aktiviti kuis nilam spontan. Sebanyak 6 soalan akan dikemukakan kepada murid-murid tingkatan 3, 4 dan 5. Terlebih dahulu, saya akan sampaikan sedikit informasi tentang nilam. Konsep nilam. Nilam ialah singkatan kata bagi Nadi Ilmu Amalan Membaca. Saya ulangi, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Program ini merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cinta akan budaya membaca dan budaya ilmu. Program nilam telah dimulakan dengan murid tahun 1 dan tingkatan 1 pada tahun 1999 dan penilaian pembacaan mereka diteruskan sehinggalah mereka tamat persekolahan. Yang kedua, matlamat program nilam. Matlamat program nilam adalah untuk membina tabiat membaca dalam kalangan masyarakat di negara ini, khususnya golongan pelajar. Yang ketiga, pelaksanaan nilam. Murid membaca buku yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka dan mencatat maklumat pengarang, judul penerbitan dan sinopsis buku yang dibaca dalam buku rekod nilam. Yang keempat, pengiktirafan dan ganjaran. Data rekod bacaan yang dikumpulkan dari sekolah akan dinilai di peringkat kebangsaan. Sekolah juga pula perlu memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada murid-murid yang telah mencapai tahap bacaan tertinggi. Yang kelima, tahap pelaksanaan dan pencapaian nilam. Pelaksanaan program nilam dibahagikan kepada 2 tahap. Tahap pertama, tahap jauhari. Semua murid diwajibkan mengikuti aktiviti galakan membaca yang dirancang sepanjang tahun dan direkod dalam buku. Yang kedua, rakan pembaca. Layak apabila murid telah membaca sekurang-kurangnya 100 buah buku, mempunyai daya kepimpinan untuk menarik minat orang lain supaya membaca. Seterusnya, soalan kuis yang saya bakal kemukakan untuk semua pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 sahaja. Bagi pelajar tingkatan 3, soalan pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan perkataan nilam? Pelajar tingkatan 3, sila ke hadapan pentas. Tadi ilmu amalan membaca. Jawapannya tepat sekali. Seterusnya, pelajar tingkatan 3 juga, mengapakah program nilam ini dilaksanakan? Pelajar tingkatan 3, sila ke hadapan pentas. Okey, diteruskan kepada pelajar tingkatan 4. Mengapakah program nilam ini dilaksanakan? Okey, pelajar tingkatan 4 tak nak, saya rasa dah menyerahkan lakut. Okey, pelajar tingkatan 5 pula. Okey, mengapakah program ini dilaksanakan? Program nilam ini dilaksanakan. Cepat tingkatan 5. Cepat. Dah SPM ni. Itu pupuk budaya membaca di kalangan remaja. Jawapannya tepat sekali. Bagus. Okey. Pelajar tingkatan 3, soalan kamu habis. Thank you. Okey, tingkatan 4 pula. Pada tahun berapakah program nilam ini telah mula dilaksanakan? 1999. Jawapan dah tepat sekali. Okey, tingkatan soalan ini dijuruskan kepada pelajar tingkatan 4. Bagaimanakah murid melaksanakan nilam? Kenapa nilam kan tingkatan 4, pelajar tingkatan 4? Kena tulis sinopsis dengan tajuk dia, nama pengarang. Betul. Okey, soalan ini ditujukan kepada semua pelajar juga. Nyatakan 2 tahap pelaksanaan program nilam. 2 tahap.
Jauhari dengan rakan membaca. Betul, jawapan anda tepat sekali. Okay, seterusnya, berapakah bilangan buku maksimum yang perlu dibaca oleh murid untuk mencapai tahap kedua, iaitu tahap rakam pembaca? 100. Betul, jawapan anda tepat sekali. Dengan itu, tamatlah kuis Nilam pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Para hadirin yang dihormati sekalian, acara kita pada pagi ini diteruskan lagi dengan upacara penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang kuis Nilam sebentar tadi. Bagi menyempurnakan majlis menjemput Puan Sorman sekali lagi untuk mengiringi Tuan Pengetua bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang kuis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pemenang yang pertama adalah Muhammad Zaki dari kelas 3 RK2. Pemenang kedua Muhammad Alif Arif dari 5 Sains 2. Pemenang ketiga Sasindran dari 5 Sains 3. Pemenang keempat Muhammad Fitri dari kelas PU2 Sejarah. Pemenang kelima Muhammad Syafiq dari kelas 3 RK1. Pemenang keenam Patrick Lazaro dari kelas 5 Sains 2. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan sebagai tanda penghargaan majlis menjemput Puan Sorman anak berkenan Guru Kanan Bahasa untuk menyampaikan cenderamata kepada Tuan Pengetua kerana sudi merasmikan program Galakkan Baca 2014 dan menyampaikan hadiah kepada para pemenang sebentar tadi. Selesailah sudah majlis perasmian program Galakkan Baca 2014. Untuk maklumat hadirin sekalian, program ini berlangsung selama 4 minggu, iaitu mulai hari ini sehingga 30 April nanti. Pelbagai program telah disusun selama 4 minggu di atas bersama daripada panitia bahasa dan unit pusat sumber sekolah. Jadual pelaksanaan program Galakkan Baca akan diedarkan pada setiap kelas. Para pelajar yang ingin menyertai dalam pertandingan sila tepati tarikh, masa serta tempat pertandingan telah ditetapkan. Dengan terlaksananya program Galakkan Baca tahun 2014 ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan kesedaran khususnya kepada pelajar-pelajar yang tidak suka membaca dan seterusnya dapat memanfaatkan budaya membaca dalam kalangan pelajar SMK King Edward Kedua. Walaupun proses pembudayaan ini memerlukan masa, namun pelajar diharapkan dapat menggunakan aktiviti membaca sebagai ladang untuk mempelajari ilmu. Sebelum saya akhiri majlis, saya akan tinggalkan 2 rangkap tampil. Tepuk amal-amal, belalang buku-buku, bacalah sampai pandai, buku-buku berbagai ilmu. Santan lemak manis, santan kelapa muda, jangan anak manis, kalau emak suruh membaca. Sekian, terima kasih.